Wow, 10 wagon Jerman setanding supercar. Betul ke ni? Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di dalam Sembang Engine bersama Adi. Dan hari ini Adi nak share dengan korang tentang salah satu kereta yang sangat unik dan kebanyakan kereta ini model dia hanya ada di Jerman. Tanpa buang masa lagi, bersama dengan Adi, 10 wagon Jerman yang setanding dengan supercar. Kereta station wagon ataupun wagon boleh dianggap sebagai pisau tentera Swiss dunia automotif kerana kersebebolehannya. Ramai yang mengaku mereka meminati dengan wagon ni, tapi hakikatnya jualan kereta ni dia dah makin merudum kerana didominasi oleh SUV dan juga crossover. Kesannya sudah tidak banyak pengeluar kereta yang menawarkan wagon dalam portfolio produk mereka. Kebanyakan jenama yang masih setia dengan wagon ni adalah dari Jerman dan secara tipikalnya mereka cukup gemar menghasilkan model berprestasi tinggi. Jangan main-main kerana walaupun mempunyai bentuk badan yang praktikal, ada di antaranya boleh bersaing dengan supercar. Jom kita mulakan. Yang pertama, BMW M5 Touring E61 dikuasakan oleh enjin naturally aspirated 5.0 liter V10 yang boleh menjerit melebihi 8,000 RPM. Kalau Adi jerit tu hilang suara dia. M5 Sedan ataupun E60 adalah antara kereta M yang paling ikonik pernah dihasilkan. Versi E61 merupakan M5 Touring yang kedua dihasilkan selepas generasi E34, menjadikan sangat-sangat rare. Enjin yang dikenali dengan kod nama S85 itu menjana 507 horsepower dan juga 520 Nm of torque, membolehkan M5 Touring memecut dari 0 hingga ke 100 km sejam kurang daripada 5 saat. Sebelum mencapai kelajuan maksimum dia lah, iaitu 305 km. Ini kalau bawa pasang sayap, kita pergi bulan. Tapi jika dilengkapi dengan M Drivers Package. Nombor 2, Volkswagen Passat W8 variant. Model ini dibangunkan apabila pengurusi kumpulan Volkswagen ketika itu, Ferdinand Piëch, mahu menjadikan Volkswagen sebagai sebuah jenama premium. Walaupun jualannya tidak memberangsangkan, hanya 97 unit rasanya yang dijual dekat Amerika. Tahap kejuruteraan pada enjinnya membuatkan Passat W8 variant ini begitu menarik. Ia menggabungkan dua buah enjin VR4 dengan silinder yang disusun dalam bentuk V dan disambungkan pada aci engkol ataupun crankshaft lah. Aku pun tak tahu aci engkol tu apa mula-mula. Kuasa yang dihasilkan pun boleh tahan hebat, iaitu 274 horsepower dan 370 Nm of torque. Namun enjin tu juga terkenal juga dengan macam-macam masalah. Yang ketiga, Brabus Mercedes-Benz AMG C63S Wagon. Ia sudah menjadi tradisi bagi Brabus untuk memberikan sentuh magic dia pada setiap model keluaran Mercedes-Benz, terutama yang memakai lencana AMG. Untuk C63S Wagon ni, syarikat talaan terkenal itu menaik taraf enjinnya dengan menggunakan pengecas turbo dengan unit pemampat yang lebih besar bagi meningkatkan kuasanya dari 510 horsepower ke 653 horsepower dan juga 820 Nm of torque. Masa pecutan berjaya dikurangkan dari 4.1 saat kepada 3.8 saat, manakala kelajuan maksimumnya boleh mencecah sehingga 320 km sejam. Ini kereta kalau pakai dekat Malaysia, Saman boleh buat buku. Jangan biarkan penampilan yang tidak ubah seperti kereta pilihan ibu-ibu ini ataupun soccer mom, kerana E63S Estate ni mempunyai enjin 4.0 liter twin turbo V8 yang mampu menghasilkan 611 horsepower dan juga 850 Nm of torque. Dengan transmisi clutch berkembar 9 kelajuan, ia memecut dari 0 hingga ke 100 km sejam dalam masa 3.3 saat. Ia didatangkan standard dengan pacuan 4matic Plus yang mempunyai mod drift. Dalam mod ini, keseluruhan kuasa disalurkan ke roda belakang bagi membolehkan pemandu melakukan aksi drift dengan mudah. Sekarang buat drift senang ke?
Yang kelima, Volkswagen Golf R Estate. Juga dikenali sebagai variant, Golf R Estate MK7 ni dikuasakan dengan enjin turbo 2.0 liter 4 silinder yang menjana 306 horsepower dan juga 400 Nm of torque. Pada tahun 2019, Volkswagen cuba membawanya ke tahap satu yang lebih tinggi menerusi Golf Estate Fighter R ataupun Fighter yang hadir dengan 395 horsepower dan kit badan lebar. Ia dijadikan sebagai kereta keselamatan di lintas Sachsenring, namun syarikat itu memutuskan untuk tidak menawarkan sebagai kereta model produksi. Kini Golf R Estate telah masuk ke generasi MK8. Yang keenam, Alpina B5 Bi-Turbo. Generasi E61 merupakan M5 wagon terakhir yang ditawarkan oleh BMW. Oleh itu, Alpina menggunakan 5 series Touring G31 dan memberikannya pelbagai naik taraf prestasi tinggi menghasilkan B5 Bi-Turbo. Enjin 4.4 liter Bi-Turbo V8 itu turut digunakan oleh M550i. Namun, untuk B5, ia dipertingkatkan dengan intercool yang lebih besar, sistem intake baru. Hasilnya, dia boleh menghasilkan 608 horsepower dan masa pecutan daripada 0 hingga ke 100 km sejam kurang daripada 4 saat. Okey, seterusnya Mercedes AMG CLS 63 Shooting Brake. Bunyi dia garang kan? Mercedes banyak menghasilkan model wagon sejak penubuhannya, namun CLS Shooting Brake ni adalah antara yang paling cantik. Walaupun pengeluarannya sudah dihentikan, model ini mempunyai kelompok peminatnya yang tersendiri tau, terutama versi AMG. Angka 63 yang menunjukkan ia mempunyai enjin 5.5 liter V8 Bi-Turbo dengan 585 horsepower dan boleh menghasilkan 800 Nm of torque. Dengan ruang dalaman yang mewah dan serba-serbi lengkap, ia adalah gambar sebuah wagon yang sangat sempurna. Cantik tapi tak mampu. Yang ketujuh, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Panjang. Porsche bukanlah jenama yang pertama yang terlintas dalam fikiran apabila bercakap tentang kereta wagon. Namun, kini tidak bermakna ia tak boleh menghasilkan dengan baik. Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo ni membuktikan yang Porsche boleh menawarkan sebuah kenderaan yang praktikal namun dengan prestasi yang tipikal jenama itu. Dengan enjin twin turbo V8 berkuasa 680 horsepower dan juga 850 Nm of torque, ia boleh mencapai kelajuan 100 km sejam dengan mudah sangat-sangat dalam hanya 3.4 saat. Dan tak lupa juga, kelajuan maksimum dia boleh mencapai sehingga 310 km sejam. Ini kalau nak hantar sekolah, anak sekolah dekat Sungai Besar tapi duduk kat Shah Alam, sekejap dia sampai. Yang ke-9, Audi RS6 Avant. RS6 Avant ni memang famous lah. Kalau dekat Malaysia pun rasanya ada RS3, RS4, RS5. RS6 rasanya ada, tapi harga dia RS6 Avant ni menjadi kegilaan ramai peminat kereta kerana tidak seperti model wagon yang lain. Ia mempunyai imej garang yang begitu sesuai dengan kuasanya. Gabungan yang berbisa enjin 4.0 liter V8 TSI yang menghasilkan 600 horsepower dan juga 800 Nm of torque. Serta sistem pacuan quattro membolehkan ia memecut dari 0 hingga ke 100 km sejam dalam masa 3.6 saat dan mencapai kelajuan maksimum 280 km sejam walaupun mempunyai berat melebihi 2 tan. Bayangkan kalau kosong kereta tu. Dan yang ke-10, kereta paling barulah Porsche Taycan Cross Turismo ataupun Sport Turismo. Kedua-dua model ini mempunyai bentuk badan wagon, cuma Cross Turismo diberi penampilan yang lebih lasak untuk pemanduan off-road. Dalam versi yang paling berkuasa iaitu Turbo S, ia dilengkapi dengan sepasang motor elektrik yang menjana kuasa keseluruhan sebanyak 625 horsepower ataupun 1050 Nm of torque. Menariknya, terdapat mod overboost
yang akan melonjakkan kuasa kereta tu sehingga 761 horsepower bagi membantu ia melakukan pecutan 0 hingga ke 100 km dalam masa 2.9 saat. Itulah dia 10 kereta wagon yang ada dekat Jerman, tapi korang boleh jumpa juga kat Malaysia lah yang boleh lawan dengan supercar. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang kereta ni, korang boleh check dekat website, dan kalau korang nak beli tu nanti tengoklah. Mana tahu kalau ada dekat Tenyeh Enterprise ke kan, nanti kita boleh tenyeh. Tunggu Abang Samsul cakap apa, okey? Setakat ini sahaja untuk kali ini bersama dengan Adi. Jangan lupa korang kena subscribe, korang kena tekan butang like, dan juga notification bell tu tolonglah kasih on. Nanti kalau episod baru keluar, korang boleh tengok juga. Okey, sampai sini saja. Adi nak gerak dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.